Syarikat penerbangan Diraja Brunei RB memperkembangkan lagi destinasinya dengan jadual penerbangan baharu ke Chennai, Republik India. Berucap semasa majlis pelancaran penerbangan tersebut, Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa menyatakan, selain dari segi pelancongan, destinasi itu juga akan meningkatkan peluang perniagaan antara negara Brunei Darussalam dan Republik India. Majlis berlangsung di Terindak di Seni, Bandar Seri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Tuan Yang Terutama Alok Amitabh Dimitrian, Pesuruhjaya Tinggi Republik India ke negara Brunei Darussalam. RB akan memulakan penerbangan 3 kali seminggu ke Chennai bermula 5 November. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Aminuddin bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pengerusi Lembaga Pengarah RB. Pendekatan mengguna pakai ekonomi berkeliling bukan saja dapat membantu kemampanan, bahkan dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan menggalakkan inovasi dalam teknologi hijau. Ia jelas Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan penting apabila negara berhadapan cabaran-cabaran seperti kebergantungan ke atas tenaga yang tidak boleh diperbaharui, perubahan iklim global, kelemahan peraturan atau piawaian antarabangsa bagi amalan-amalan kitaran serta pengahadan infrastruktur dan teknologi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Madusin berucap demikian pada ucap tama Forum Ekonomi Mampan Brunei 2024. Yang Berhormat berkata, negara Brunei Darussalam berada pada kedudukan yang baik untuk membangunkan industri pelancongan, memandangkan negara mempunyai kepelbagaian bio dan kaya dengan sumber budaya yang unik. Membangunkan kemudahan mesra pelancong membantu meminimumkan kesan kepada alam sekitar dan menarik minat pengembara yang mementingkan alam sekitar. Dihadiri oleh lebih 130 peserta wakil pihak-pihak berkepentingan, forum membincangkan langkah membangunkan ekonomi berkeliling Brunei dan menyumbang kepada mencapai matlamat pembangunan mampan. Forum diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Bandar Seri Begawan dan dianjurkan oleh Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan APEC Brunei Darussalam dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sementara itu, Forum Ekonomi Mampan Brunei 2024 turut menampilkan pandangan praktikal daripada beberapa pakar dan pemimpin industri, antaranya daripada wakil PBB Global Compact Malaysia dan Brunei serta syarikat penyedia teknologi iklim Jejakin Indonesia. Tan Si Ying, Ketua Ahli Perhubungan dari PBB Global Compact Malaysia dan Brunei dalam pembentangannya mengongsikan 6 langkah rangka kerja bagi perniagaan melaksanakan amalan mampan. Sementara Arfan Arlanda, Ketua Pegawai Eksekutif Jejakin mengongsikan beberapa strategi bagi setiap pertubuhan yang memulakan perjalanan kemampanannya. Dalam usaha meningkatkan kemampanan pertanian dan keselamatan makanan serta memupuk daya tahan ekonomi, negara Brunei Darussalam telah mempraktikkan pertanian mampan melalui penggunaan pertanian regeneratif. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengongsikan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan AMAF ke-46 dan mesyuarat berkaitan yang diadakan secara dalam talian. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin juga menekankan kepentingan penggunaan teknologi digital dalam mempertingkatkan sistem pertanian dan makanan yang mampan. Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai pertanian dan perhutanan AMAF merupakan platform untuk menangani isu kritikal melalui pengaplikasian strategi untuk meningkatkan produktiviti selain melindungi sumber asli serantau. Mesyuarat dipengerusikan oleh Menteri Pertanian, Ternakan dan Pengairan Myanmar. Mesyuarat antara lain mengambil maklum
perkembangan pelaksanaan rangka kerja berkaitan kerjasama ASEAN dalam sektor makanan, pertanian dan perhutanan 2023 hingga 2024 selaras dengan matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Dengan tema Build Brunei Better atau Membangun Brunei dengan Lebih Baik, Expo Bina Brunei 2024 wadah kerjasama berterusan antara kerajaan, sektor swasta dan institusi untuk memajukan dan merangsang pembangunan industri pembinaan. Expo berlangsung di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian Anugerah Cemerlang Industri Pembinaan Aceh bagi mengiktiraf syarikat kontraktor yang berdaftar di bawah Kementerian Pembangunan yang berjaya menyempurnakan projek pembinaan dengan prestasi cemerlang. Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Arab Saudi menandatangani Perjanjian Perkhidmatan Udara ASA yang dikemaskini dan dimodernkan. Perjanjian tersebut berperanan melengkapkan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU yang dikemaskini mengenai kebebasan hak trafik udara yang ditandatangani antara kedua-dua negara di Riyadh awal tahun ini. Majlis penandatanganannya berlangsung semasa rundingan penerbangan awam antarabangsa ICAN 2024 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia baru-baru ini. Menandatangani bagi Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Manakala menandatangani bagi Kerajaan Arab Saudi, Tuan Yang Terutama Abdul Aziz bin Abdullah Al-Duwailij, Presiden Pihak Berkuasa Am Penerbangan Awam GACA Arab Saudi. Terdahulu, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi mengadakan perjumpaan dua hala bersama Presiden-Presiden GACA Arab Saudi. Semasa perjumpaan itu, kedua-dua pihak membincangkan kemajuan dan cabaran dalam sektor penerbangan. Di samping itu, kedua-dua pihak juga mengulangi komitmen untuk meningkatkan kesaling hubungan dan memperkukuh hubungan dua hala melalui pengangkutan udara. Dalam atur cara berasingan, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi juga mengadakan perjumpaan dengan Yuli Thompson, Pengurus Serantau Asia Tenggara di Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA yang berpangkalan di Kuala Lumpur. Perjumpaan tertumpu kepada pelaksanaan bil laluan udara kargo elektronik, mempromosi pengeluaran bahan api penerbangan lestari dan dasar visa untuk menggalakkan pelancongan ke negara Brunei Darussalam. Forum Perdana Pembangunan Ekonomi Ummah menerusi penghayatan muamalah diadakan bagi meningkatkan pemahaman tentang peranan muamalah dalam pembangunan ekonomi ummah. Berlangsung di sebuah hotel di Gadong, forum diadakan selaras dengan Wawasan Brunei 2035 yang menekankan ekonomi yang dinamik. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Semasa forum, Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, mengetengahkan peranan zakat dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummah. Manakala Profesor Dr. Abdul Samad Batubara dari Republik Indonesia pula membincangkan mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasi lembaga kewangan syariah. Forum dianjurkan bersama oleh Kupu SB, An-Nafi Co, Sahabat Ustaz Abdul Samad Brunei dan PAY Events. Rumah yang besar, rumah itu bernama Islam. Teknologi padi hibrid membawa perubahan positif kepada negara Brunei Darussalam. Sejak memulakan pengeluaran padi hibrid, sara diri padi negara meningkat daripada 4% kepada 8%. Peningkatan itu penunjuk jelas kuasa transformatif beras hibrid dalam lanskap pertanian negara.
Perkara tersebut dikongsikan semasa majlis perasmian projek konsultan pakar kanan beras hibrid di negara Brunei Darussalam di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dayang Hajah Tutiyati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menyatakan, dengan kerjasama berterusan dan peningkatan latihan, keupayaan kolektif akan berkembang sekaligus membantu mencapai sara diri beras. Projek dianjurkan bersama oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Company Ltd dengan sokongan Kementerian Perdagangan Republik Rakyat China. Projek melibatkan kursus yang dijalankan selama 45 hari mulai 23 Oktober lalu. Juga hadir Tuan Yang Terutama Xiao Jianghua, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. 19 peserta kursus asas pemandu pelancong kali ke-15 yang dikendalikan bersama Jabatan Kemajuan Pelancongan dan Kolej Perniagaan Laksamana menerima sijil masing-masing. Penyampaian sijil diadakan di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiyati binti Awang Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Kursus asas pemandu pelancong meningkatkan kemahiran pemandu pelancong dalam memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan memenuhi kehendak piawaian yang telah ditetapkan selain membuka peluang-peluang pekerjaan di negara ini. Bengkel merapatkan jurang 2024 menghimpunkan pihak-pihak utama berkepentingan di ASEAN untuk menangani jurang kemahiran dalam sektor agri makanan. Bengkel berlangsung di Bangkok. Dianjurkan oleh Pejabat Suruhanjaya Pendidikan Vocational OVAC Thailand dengan kerjasama dengan Simeo Voctec dan Program Pengajian Tinggi EU ASEAN, Skop HE, bengkel bertujuan menyelaras pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET melibatkan keperluan industri agri makanan. Pada bengkel tersebut, rombongan negara Brunei Darussalam terdiri daripada pihak pengurusan dan pegawai Simeo Voctec termasuk Awang Haji Norjimi bin Jenek, pengarah Pusat Simeo Voctec membentangkan penemuan awal kajian kebolehpasaran graduan vocational dalam sektor agri makanan di ASEAN untuk EU ASEAN Skop HE. Berikutan sambutan yang menggalakkan daripada orang ramai, tamu bulanan Anjuran Pertubuhan Warga Mas akan diadakan dengan lebih kerap. Tamu bulanan diadakan di Ibu Pejabat Persatuan tersebut di Jalan Utama Brakas. Tamu bulanan ini merupakan salah satu kegiatan yang dikendalikan oleh Biro Ekonomi Pertubuhan tersebut. Ia bertujuan menjana ekonomi ahli-ahli persatuan di samping mengeratkan silaturahim dalam kalangan persatuan dan orang ramai. Memandangkan sambutan yang baik daripada orang ramai, khasnya ahli-ahli pertubuhan warga mas, mungkin kami akan mengadakannya lebih kerap lagi lah. Mungkin sebulan 2 kali atau seminggu sekali lah. Mempunyai kelulusan dalam bidang arkitek dari Universiti Teknologi Brunei tidak menghalang minat Awang Muhammad Arifin bin Awang Morsidi untuk melihat dan mempamerkan kebolehan yang ada, iaitu kemahiran menggubah, menghias gubahan hantaran untuk majlis-majlis, terutama bagi majlis perkahwinan dan majlis pertunangan. Melihat peluang yang besar dalam perniagaan gubahan hantaran, Muhammad Arifin mula menceburkan diri secara kecil-kecilan sejak tahun 2019 dengan membuka perniagaan diberi nama Petrolove.studio yang memberikan sentuhan moden dan idea terbaharu. Mulanya kami memberikan perkhidmatan penggubahan hantaran, tetapi kami sudah expand kami punya perkhidmatan itu kepada
membuat seni gubahan mahar, menyewakan signage dan juga podium hantaran lah juga. Mempunyai keunikan yang tersendiri, Awang Muhammad Arifin mendapatkan segala keperluan perhiasan hantaran dari luar negara seperti Malaysia, Singapura dan Indonesia. Bergerak secara persendirian, Awang Muhammad Arifin membuka sebuah showroom di kediamannya bagi pelanggan yang ingin melihat lebih dekat hasil gubahannya. Cabaran mostlynya pulang. Kadang-kadang bukan yang dari signature kami ataupun luar daripada kami punya kemampuan. Let's say macam diorang punya warna tu very specific ataupun warna diorang tu terlampau banyak penggunaan warna lah. So kami usually advise kami punya klien untuk guna at least paling banyak 3 warna lah. Seperti peniaga yang lain, Awang Muhammad Arifin juga mempunyai impian untuk membuka kedai dan pembantu dengan harapan agar di masa akan datang dapat lagi mempelbagaikan dan mendedahkan kepada orang ramai kewujudan jenama Petrolov.studio miliknya. Dan yang terakhir mungkin untuk mengambil pekerja, maybe lokal kali untuk membantu dalam bisnes ini lah. Di samping itu, barangkali kami ingin memperbaiki bisnes perkhidmatan kami itu untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan kami.